Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Nur Alwani binti Abdul Wahab selaku pensyarah subjek perundingan, kemahiran perundingan dan tawar-menawar, pensyarah yang cantik dan baik hati. Untuk hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan berkaitan dengan konflik Lahad Datu. Saya Muhammad Izzuan bin Zainal, nombor matrik 266025, akan membuat perbentangan pada permulaan cerita. Seperti semua sedia maklum, konflik Lahad Datu ini bermula pada Februari 2013 dan berita ini tersebar di seluruh Malaysia. Insiden Lahad Datu telah melibatkan pelbagai pihak, pertikaian wilayah, peningkatan dan situasi tegang, usaha konflik masa depan. Konflik ini juga melibatkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk kumpulan bersenjata, kerajaan, pasukan keselamatan dari Malaysia dan Filipina. Konflik ini juga memerlukan rundingan yang rumit dan membina konsensus di kalangan pelbagai pihak. Memandangkan konflik berpusat di sekitar pertikaian wilayah, mengkaji strategi rundingan yang digunakan menjadi penting dan memahami bagaimana faktor sejarah, budaya, politik, dan undang-undang membentuk proses penyelesaian. Peningkatan keganasan dan ketegangan yang semakin meningkat menyalahkan peranan penting rundingan dalam mengurangkan konflik dan mencari penyelesaian secara aman. Selain itu, usaha diplomatik yang dilakukan oleh Filipina dan Malaysia menunjukkan kepentingan diplomasi dalam pengurusan konflik dan amalan rundingan yang membina. Penglibatan ASEAN sebagai pengantara serantau seterusnya menekankan kepentingan mempermudahkan pihak ketiga dan kerjasama serantau dalam proses rundingan. Dengan meneliti insiden Lahad Datu, penyelidik dan pengamal boleh memperoleh pandangan berharga tentang dinamik rundingan dalam pertikaian wilayah, konflik bersenjata dan konflik berbilang parti. Dengan itu, meningkatkan pemahaman mereka tentang menyelesaikan konflik, mengurangkan ketegangan dan memupuk resolusi aman dalam konteks yang mencabar. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian apa yang kami dapat daripada objektif kajian ini adalah 3 perkara. Yang pertama, untuk mengkaji punca dan pencetus konflik Lahad Datu. Yang kedua, untuk mengenal pasti pihak yang terlibat, tempoh konflik, proses perundingan dan kredibiliti pihak yang terlibat dalam konflik Lahad Datu. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil proses perundingan dalam konflik Lahad Datu, meneliti perjanjian atau resolusi yang dicapai. Terima kasih Izzuan. Okey, apakah punca dan pencetus serta kronologi konflik Lahad Datu? Krisis pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 mengaitkan kepada insiden diplomatik yang berlaku di antara Malaysia dan juga Filipina. Sejurus lepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tanduo, daerah Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut yang menggelarkan diri mereka sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang dari pihak-pihak yang menuntut tahta Kesultanan Sulu. Kiram yang menyatakan bahawa matlamat mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah, iaitu bekas Borneo Utara yang masih tidak dapat diselesaikan sehingga kini. Di tengah-tengah konflik yang semakin memuncak, usaha diplomatik dimulakan oleh kedua-dua Filipina dan juga Malaysia untuk mencari penyelesaian secara aman. Saluran dialog telah diwujudkan dan rundingan telah dijalankan untuk mencari penyelesaian diplomatik di antara pertikaian wilayah. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, iaitu ASEAN, memainkan peranan penting dalam pengantaraan konflik, menawarkan perkhidmatannya untuk memudahkan dialog dan menggalakkan penyelesaian secara aman. Walau bagaimanapun, walaupun usaha diplomatik dijalankan, konflik terus meningkat. Konflik Lahad Datu berlarutan selama kira-kira 2 bulan dari Februari hingga April 2013. Sepanjang tempoh ini, rundingan dan operasi ketenteraan berterusan. Usaha telah dilakukan untuk meredakan konflik dan mencari penyelesaian secara aman.
Tetapi akhirnya pasukan keselamatan Malaysia menjalankan operasi ketenteraan iaitu Ops Daulat untuk menetralkan kumpulan bersenjata itu. Pencerobohan itu telah mengakibatkan 12 perwira negara terbunuh dan menyebabkan kematian 56 pengganas dan juga 6 orang awam. Ops Daulat diisytiharkan tamat pada 10 April 2013 dan kawalan ke atas wilayah Lahad Datu telah dikembalikan kepada kerajaan Malaysia. Sekian dari saya serahkan kepada rakan saya iaitu Khairatul Huda. Terima kasih. Seterusnya, bagaimanakah proses perundingan dijalankan? Proses rundingan semasa konflik Lahad Datu melibatkan pelbagai peringkat dan usaha pihak terbabit. Berikut ialah gambaran kepada keseluruhan proses rundingan. Yang pertama adalah saluran diplomatik. Kerajaan Malaysia dan Filipina telah memulakan inisiatif diplomatik untuk menyelesaikan konflik mereka. Mereka menggunakan saluran diplomatik untuk telekomunikasi, berkongsi maklumat dan menyatakan kebimbangan mereka. Diplomat dan pegawai dari kedua-dua negara sedang berbincang untuk mencari penyelesaian secara aman. Yang kedua adalah pengantaraan ASEAN. ASEAN memainkan peranan penting dalam pengantaraan konflik dengan memupuk dialog dan rundingan antara Malaysia dan Filipina. Penglibatan ini menyediakan platform bagi pihak-pihak untuk menyatakan kebimbangan mereka dan cadangan penyelesaian. Akhirnya, mereka menggalakkan kerjasama serantau dan penyelesaian secara aman. Yang ketiga, komunikasi dan perundingan. Kerajaan Malaysia telah menyediakan saluran komunikasi dengan militan bersenjata bagi menggalakkan dialog dan mencari penyelesaian secara aman. Rundingan ini melibatkan pertukaran mesej, mempertimbangkan penyelesaian yang mungkin dan menangani punca konflik. Perundingan membolehkan kedua-dua pihak menyatakan pandangan dan minat mereka. Yang keempat adalah de-escalation effort. Usaha rundingan bertujuan untuk mengurangkan konflik dan mencegah lebih banyak keganasan dengan menangani perjanjian gencatan senjata, menyingkirkan militan bersenjata dan melaksanakan tindakan untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan di wilayah yang terjejas. Selain itu, proses rundingan lain yang digunakan adalah langkah membina keyakinan, pengantaraan oleh pihak ketiga dan juga penyelesaian dan hasil. Proses rundingan semasa konflik Lahad Datu menunjukkan kepentingan dialog, komunikasi dan penglibatan antara pihak ketiga dalam mencari penyelesaian secara aman kepada konflik yang kompleks. Walaupun rundingan itu tidak sepenuhnya menghalang kepada pertempuran senjata, mereka memainkan peranan dalam mengurangkan konflik dan mewujudkan laluan ke arah penyelesaian. Saya serahkan kepada rakan saya, Saudara Muhammad Firdaus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, seterusnya kesan proses perundingan. Kesan proses perundingan terhadap kerajaan Malaysia dan Kesultanan Sulu ialah: pertama, kerajaan Malaysia. Proses perundingan ini menunjukkan keazaman Malaysia untuk melindungi wilayah dan mengawal Sabah melalui saluran diplomatik dan rundingan. Kerajaan Malaysia menegaskan kedaulatannya dan memberi amaran terhadap sebarang cabaran terhadap kuasanya. Konflik ini dan rundingan seterusnya membawa rakyat Malaysia bersama-sama dan meningkatkan perpaduan nasional. Pendirian kukuh kerajaan dan penyelesaian konflik yang berjaya mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia dan membantu mengekalkan hubungan berhala dengan Filipina. Selain itu, konflik itu mendorong Malaysia untuk meningkatkan langkah keselamatan di rantau ini, termasuk meningkatkan keselamatan sepadan dan penyelarasan dalam kalangan pasukan keselamatan untuk mencegah pencerobohan masa depan. Yang kedua, yang menuntut pasukan keselamatan di Raja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Walaupun proses perundingan tidak menghasilkan pengiktirafan rasmi terhadap kesultanan mereka, penglibatan dan kerajaan Malaysia dan usaha diplomatik telah memberi perhatian kepada tuntutan sejarah mereka ke atas Sabah. Kehadiran pengantaran antarabangsa dan penglibatan saluran diplomatik menyediakan platform bagi pihak yang menuntut untuk menyuarakan rundingan mereka dan menegaskan kesahihan mereka. Konflik dan proses perundingan menarik perhatian antarabangsa terhadap pertikaian wilayah.
Ini meningkatkan kesedaran tentang punca dan runutan mereka, membolehkan pihak yang menuntut untuk menggerakkan sokongan dan mendapat pengiktirafan antarabangsa untuk tuntutan mereka. Proses perundingan memberi peluang untuk menangani kebimbangan kemanusiaan seperti keselamatan dan kesejahteraan militan bersenjata dan orang awam yang terlibat. Perundingan dan saluran komunikasi membenarkan perbincangan mengenai penyelesaian konflik secara aman sambil memastikan perlindungan hak asasi manusia. Dan seterusnya saya serahkan pada sahabat saya. Terima kasih. Kesimpulan. Secara ringkasnya, kes ini menerokakan rundingan dan penyelesaian konflik dalam situasi yang melibatkan pertikaian wilayah dan kumpulan bersenjata. Ia menyerlahkan kepentingan rundingan dalam mengurus konflik, menggalakkan komunikasi dan mencegah peningkatan selanjutnya. Kejadian ini juga membincangkan usaha diplomatik, pengantaraan, saluran komunikasi dan rundingan yang dilakukan oleh ASEAN untuk penyelesaian konflik antara pihak yang bertentangan. Matlamatnya adalah untuk menangani punca konflik, mencari penyelesaian yang mungkin dan mengurangkan ketegangan. Walaupun kekurangan perjanjian rasmi, proses rundingan telah memberikan kesan ketara kepada kedua-dua pihak yang terlibat. Proses perundingan menunjukkan dedikasi Malaysia terhadap kedaulatan, keselamatan negara dan perpaduan. Ini membolehkan Malaysia terlibat secara diplomatik dengan Filipina, mengukuhkan hubungan dua hala dan meningkatkan keselamatan di kawasan itu. Selain itu, pihak yang menuntut kepada Kesultanan Sulu dan Borneo Utara boleh menegaskan kesahihan mereka meningkatkan kesedaran antarabangsa untuk tujuan mereka dan menangani kebimbangan kemanusiaan. Konflik Lahad Datu menunjukkan kesukaran untuk berunding dengan pertikaian wilayah, konflik bersenjata dan konflik yang melibatkan pelbagai pihak. Ia menggariskan kepentingan dialog, komunikasi dan kemasukan pengantaraan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik secara aman. Kes ini menawarkan pemahaman yang berharga tentang dinamik kuasa, peranan diplomasi, kesan rundingan ke atas hubungan nasional dan antarabangsa dan implikasi untuk konflik masa hadapan. Kes ini juga menerokakan teori, konsep dan prinsip rundingan dan cara ia digunakan untuk konflik Lahad Datu. Ini menyerlahkan kepentingan komunikasi yang berkesan, pembinaan konsensus, dinamik kuasa dan kerjasama serantau. Dalam penyelesaian konflik, kajian ini menunjukkan kerumitan dan cabaran yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan menekankan kepentingan rundingan dalam menguruskan konflik, mengurangkan keganasan dan mencari penyelesaian secara aman walaupun dalam situasi yang sukar dan berisiko. Akhir sekali, salam takziah kepada semua ahli keluarga yang terkorban dalam konflik ini. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.